Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani Borneo dan berikut tajuk utama berita kita malam ini. Tumpu usaha lahirkan lebih ramai doktor dari Sarawak. Hanya dalam 5 bulan, Sabah terima hampir 1 juta pelancong. Ikut jejak langkah bapa, joki wanita cemerlang di Regata Belaga 2023. Usaha untuk melahirkan lebih ramai doktor dalam kalangan rakyat Sarawak perlu dijadikan tumpuan supaya dapat memberi khidmat di negeri sendiri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, antara cabaran dalam penempatan profesion itu ialah kebanyakan doktor menolak berkhidmat di negeri itu kerana faktor jarak kawasan yang jauh dari pusat bandar selain kekangan kemudahan asas di kawasan luar bandar. Menurut Fadilah, sebaik tawaran dibuka untuk jawatan tetap, kebanyakan doktor dari Semenanjung dan Sabah tidak mahu ke Sarawak atas alasan kemudahan asas tidak lengkap selain jauh di kawasan pedalaman. Baru-baru ini, Timbalan Premier Sarawak Dr. Sim Kui Hian dilaporkan berkata, jawatan tetap untuk doktor kontrak harus ditawarkan kepada mereka yang sudah berkhidmat di Sarawak atau rakyat negeri itu yang sedang menanti tawaran. Sementara itu, Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni dilaporkan berkata sebanyak 50 daripada 619 pegawai perubatan menolak tawaran jawatan tetap di fasiliti kesihatan awam di Sarawak. Satu sistem standard perlu dibangunkan agar kajian semula terhadap Indeks Garis Kemiskinan PLI Sarawak dapat dilaksanakan melibatkan Pangkalan Data Kemiskinan Nasional atau IKASih. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, sebagai badan pelaksana, pihaknya berupaya untuk menyumbang cadangan penambahbaikan kepada Kementerian Ekonomi yang meneraju program tersebut. IKASih doesn't come under us. IKASih comes under Kementerian Ekonomi, ya. Tetapi that is the perancangan lah yang kita dengar. That's why kita tahu bahawa IKASih di Sarawak akan dikaji semula dan Sarawak akan memilih cara sendirilah. Because memang ianya tidak melambangkan apa yang berlaku di Sarawak. On the other hand, orang kata Sarawak national high level income state, tapi penerima bantuannya memang tinggi. So that IKASih is a platform for people to claim untuk mendapat apa saja bantuan. Beliau berkata demikian semasa sidang media program keusahawanan wanita bangkit at KPWKM Sarawak di Siburan pada Ahad. Terdahulu, Kerajaan Sarawak sudah memuktamadkan hasil kajian kemiskinannya sebagai polisi ekonomi yang lebih tepat dalam menentukan PLI negeri itu. Kajian melibatkan unit perancang ekonomi EPU itu mengambil kira pandangan pakar profesional dalam bidang berkaitan sekaligus membentuk metodologi baharu berdasarkan kadar pendapatan dan data sosioekonomi sebenar rakyat termasuk kawasan pedalaman. Kementerian Pendidikan akan melaksanakan projek rintis konsep sekolah baharu untuk golongan paling miskin di negara ini seawal tahun depan. Menurut Menterinya, Fadlina Siddiq, kementeriannya sedang berusaha sedaya upaya merealisasikan hasrat itu yang mana pelaksanaannya akan melibatkan mekanisme khusus bagi memastikan ianya benar-benar berjaya. Kata Fadlina, sekolah ini merupakan program khas. Ia perlu mempunyai hala tuju, kaedah dan mekanisme jelas bagi memastikan keberkesanannya. Kita akan maklumkan sedikit masa lagi untuk kita pastikan sekolah ini telah benar-benar siap untuk kita pastikan ia beroperasi dan memang mengkhususkan kepada kanak-kanak B40, anak-anak B40 kita insya-Allah. Pada Sabtu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan kerajaan berhasrat memperkenalkan jenis sekolah baru yang menyasarkan kepada anak-anak daripada golongan paling miskin di negara ini. Sementara itu, mengulas mengenai sekolah dalam hospital, Fadlina menjelaskan terdapat 17 sekolah seumpamanya di seluruh negara. Ia bertujuan menyediakan pusat pembelajaran kondusif bagi murid yang sedang menerima rawatan di hospital berunsurkan didik hibur dan fleksibel dalam persekitaran kondusif. Fadlina turut memaklumkan pihaknya dengan kerjasama Kementerian Kesihatan sentiasa mencari jalan untuk memperluaskan lagi pelaksanaan sekolah dalam hospital di hospital seluruh negara.
bagi memastikan penduduk di kawasan pedalaman Sabah tidak terlepas daripada menikmati sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA. Kerajaan melalui Bank Simpanan Nasional BSN mengambil inisiatif menyantuni 1,833 orang penerima yang tidak mempunyai akaun bank bagi menunaikan tuntutan bantuan berkenaan. Para penerima yang terdiri daripada golongan petani, peniaga kecil, warga emas serta golongan belia ketika ditemui kru Esrawani di Dewan Datuk Seri Panglima Dun Banil, Beaufort, bukan sahaja menzahirkan rasa syukur, malah turut menarik nafas lega kerana terlepas daripada bebanan serhidup meskipun hanya dalam tempoh yang singkat. Kita tahu sekarang ini keadaan kehidupan hari-hari ini perbelanja sangat mahal sekali. Jadi memperoleh bantuan seperti ini saya rasa mencukupi sedikitlah, menambah untuk mencukupi membeli keperluan seharian seperti beras, tepung, minyak, terutama garam, gula begitu. Kalau berdasarkan pendapatan kami setakat ini tanpa bantuan ini memang ada kesulitan. STR tu memudahkanlah perbelanjaan untuk anak sekolah, beli barang dapur, dan saya lagi sebagai seorang ibu tunggal, saya ingat yang dah dapat sudah, tapi dapat surat. Okey, dapat, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Bagi golongan belia seperti Raymond dan Amirul, bantuan STR yang diterima dimanfaatkan sepenuhnya bagi memenuhi keperluan harian seperti barangan dapur, makanan dan peralatan mandian. Selain meletakkan harapan agar bantuan itu diteruskan oleh kerajaan dari semasa ke semasa, mereka turut memohon agar nilai bantuan ditambah berdasarkan cabaran ekonomi yang perlu dihadapi oleh generasi muda pada masa kini. Secara ni bagi saya sangat membantulah untuk golongan belia ni. Sebab belia pun ada juga kan yang mau pakai duit belanja untuk keperluan harian kah. Kalau untuk saya keperluan harian lah, dengan macam yalah makan barang-barang dapur, itu barang mandian. Jumlah tu okey, tapi lebih baik ditambahkan lagi lah dengan supaya golongan remaja ni yang dengan peluang pekerjaan yang susah kan bisa dapat cari, susah untuk dapatkan. Jadi dengan sumbangan STR ni dapat membantu golongan remaja untuk menyara hidup lah begitu. Untuk rekod, program penyerahan STR dan SARA di pedalaman Sabah bagi penerima tanpa akaun bank turut dilaksanakan di daerah Tamparuli, Telupit dan Ranau. Program yang diadakan bermula 3 Ogos di daerah Tuaran itu akan berakhir pada 28 Oktober di Long Pasir. Kerajaan telah memperuntukkan hampir 8 bilion ringgit kepada 9 juta penerima STR sebagai usaha meringankan beban hidup rakyat. Sementara SARA yang dilancarkan pada 17 Julai lepas dijangka memanfaatkan lebih 210,000 penerima di bawah kategori miskin tegar. Seterusnya, Sabah mencatatkan lebih 988,000 ketibaan pelancong dari dalam dan luar negara bagi tempoh 5 bulan pertama pada tahun ini, yang meningkat kira-kira 77.1% berbanding tempoh yang sama pada tahun lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Nur berkata, ini jelas bahawa sektor pelancongan di Sabah terus menunjukkan pertumbuhan kukuh untuk tahun ini dan masa-masa akan datang. Beliau berkata kerajaan negeri terus berusaha untuk memulih dan membangunkan sektor pelancongan melalui pelbagai program pada tahun ini. Menurutnya, pembukaan semula pintu masuk sempadan negara memberi impak positif dan menggalakkan pemulihan sektor pelancongan negeri Sabah, yang mana daripada 988,680 pelawat yang datang, seramai 282,450 adalah pelancong antarabangsa. Manakala 706,230,000 adalah pelawat tempatan. Tambah beliau, anggaran penerimaan pelancongan adalah sebanyak 2.02 bilion ringgit, iaitu dijana dari Januari hingga Mei 2023. Pada tahun ini katanya kerajaan negeri menjangkakan ketibaan seramai 2.2 juta pelancong ke Sabah yang dijangka berupaya menjana pendapatan sebanyak 4.1 bilion ringgit. Beliau berkata demikian sempena pelancaran Festival Sandakan di Padang Bandaran Sandakan Sabah pada Sabtu malam. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Ketua Menteri 1 yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Datuk Seri Dr. Jeffrey G. Datuk Kitingan.
Mengenai festival itu, Ketua Menteri berkata Festival Sandakan 2023 bertemakan Jom Jelajah Sandakan diberi perhatian dan keutamaan sebagai antara usaha untuk menarik kembali kedatangan pelancong ke Sabah selepas pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia lebih 2 tahun lalu. Kerajaan negeri committed untuk merancangkan lagi pelaksanaan pelbagai inisiatif dan program pelancongan yang inklusif, terutama sekali promosi pelancongan dan pengembangan jaringan rangkaian udara ke arah menjadi Sabah sebagai destinasi pelancongan yang paling menarik di Malaysia. Sama ada untuk para pelancong domestik atau lebih-lebih lagi pelancong daripada luar negara. Kerajaan Indonesia kini dalam usaha mengembalikan semula perkhidmatan udara dan laut melibatkan laluan Tawau Tarakan. Ini memandangkan perkhidmatan pengangkutan itu telah terhenti sejak negara dilanda COVID-19. Ketua Perwakilan Konsulat Republik Indonesia KRI Tawau, Heni Hamidah berkata, kerajaan Indonesia menjangkakan sebelum penghujung tahun ini, perkara itu akan dapat direalisasikan. Menurutnya ketika ini persiapan akhir sedang dilakukan khususnya melibatkan sistem undang-undang pada bahagian imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Terkait hal ini saya sudah kontak dengan pihak-pihak terkait di Tarakan, terutama di kantor Wali Kota Tarakan, bahwa pihak-pihak terkait di Tarakan saat ini tengah mempersiapkan untuk menghidupkan kembali jalur penerbangan Tawau Tarakan dan juga jalur transportasi laut Tawau dan Tarakan. Semuanya perlu ditata ulang baik dari sisi imigrasi maupun bea cukai, custom. Saat ini mereka tengah mempersiapkan. Jelasnya perkhidmatan udara dan laut itu penting kepada kedua-dua negara bagi memacu sektor ekonomi, pelancongan dan pelaburan antara negara. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program Jom Sihat bersama KRI Tawau di Monumen Jawi Tawau yang dihadiri kira-kira 300 penduduk yang terdiri daripada staf KRI, warga Indonesia dan penduduk tempatan. Dalam pada itu, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Christina Liew, ketika dihubungi menyambut baik inisiatif mewujudkan kembali jalan perhubungan kedua bandar itu. Katanya memandangkan pihak penerbangan Maswing sudah membatalkan penerbangannya ke Tarakan Indonesia, pihaknya juga terbuka sama ada pihak Indonesia menyediakan penerbangan itu atau berunding semula dengan pihak penerbangan Maswing. Saya sangat gembiralah kita dapat ini hubungan. Tidak apa siapa yang mulai dulu, itu Maswing kah atau dari Indonesia kah, Tarakan kah, kita welcome dengan open arm lah. Saya harap ini boleh bantu kita punya pelancongan antara bukan saja pelancongan, bisnes juga, medical tourism, education tourism, semuanya termasuklah. Kami terlibat dalam sukan tu dari bapa kami sebab dulu dari kecil bapa kami nang selalu ikut regatta. And then kami dari kecil kami selalu tangga aja kami siapa nak ikut. So bila kami dah besar bapa kami dah beri peluang untuk kami ikut, kami just cakap kami mau and then kami try lah. Itu tadi azam yang diletakkan Dayang Sania Hudia, 19 tahun, dalam mengikut jejak langkah bapanya untuk menjadi seorang joki atau pemandu bot laju. Beraksi dalam sukan mencabar itu, penampilan sulungnya dalam Regata Belaga 2023 sememangnya memukau apabila menjuarai kategori bangkut atau bot laju tertutup mengatasi dominasi joki lelaki. Cabarannya yang paling kuat terutamanya lelaki lah sebab malam tadi kami orang ada taklimat and then kami belum masuk di Dewan Taklimat si lelaki dah tangga-tangga kami dengan jelingan yang macam benarkah perempuan, betulkah macam ya. So kami rasa down lah sikit tapi bila kami dengar kata-kata dari kawan kami, dari mak bapak kami, dari keluarga kami jadi lebih bersemangat. Menceritakan insiden mencemaskan apabila bot laju kendaliannya terbalik dan beliau tercampak ke dalam sungai Batang Baloi. Menurut Sania, beliau mengetepikan trauma itu dan kembali bangkit dan menggunakannya untuk memperbaiki prestasinya.
Sania merangkul tempat ketiga keseluruhan dalam kategori dipertandingnya. Dan dengan itu sekian laporan Awani Borneo pada malam ini. Saya Nik Senyam Barah. Selamat hormat dan kita jumpa lagi.